A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nusina. Rabbi zidna 'ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Fatadhakkaru qawlahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Suratul Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang diberkati sekitarnya, bertujuan untuk memzahirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama berada di bulan haram, Ashhurul Hurum, ataupun bulan yang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya dalam setahun bilangan bulan ada 12. Semenjak Allah Ta'ala jadikan langit bumi, Allah Ta'ala telah tetapkan 12 bulan dalam setahun. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Maka salah satu bulan dimuliakan ialah bulan Rajab. Selain daripada 3 lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka bulan Rajab ini, apabila kita sebut Rajab, maka kita akan ingat kepada peristiwa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun tarikh sebenar berlaku Isra Mi'raj ni khilaf ulama. Sampai ke hari ini tak ada satu pun hadis sahih menceritakan tarikh yang tepat. Walaupun begitu, Al-Quran merakamkan peristiwa itu benar-benar berlaku. Dan kaedah Al-Quran ini, dia hanya cerita peristiwa. Dia tidak cerita tarikhnya, tidak cerita di mana berlaku. Kerana di mana berlaku, bila berlaku, itu tidak penting. Yang penting ialah pengajaran, pengiktibaran daripada peristiwa tersebut. Maka daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, yang paling penting ialah perintah solat yang diturunkan padanya. Nabi SAW dijemput naik ke langit untuk menerima perintah. Sebagai solat ni suatu perintah taklif dipanggil. Iaitulah perintah mengerjakan ibadah yang pertama. Sebelum hari zakat, sebelum hari puasa, sebelum hari haji, maka solat adalah perintah pertama. Setelah 11 tahun, 10 tahun Nabi kita berdakwah dalam memperkenalkan tauhid Allah, mengesakan Allah kepada masyarakat jahiliah. Maka solat dalam peristiwa Isra Mi'raj ni adalah perintah pertama, ibadat pertama, iaitu solat. Nabi SAW dijemput naik ke langit untuk menerima perintah tersebut, dan Nabi turun ke bumi membawa perintah Allah SWT kepada kita semua sehingga ke hari ini. Apa yang kita sebut tadi, walaupun tarikh tu khilaf ulama, sebab Isra Mi'raj ni kalau kita tengok dalam rekod catatan sejarah, ada lebih kurang 6 pendapat. 6 pendapat. Pendapat pertama sebagaimana disebut oleh Imam At-Tabari, mengatakan bahawa Isra Mi'raj ni berlaku tahun pertama kenabian. Mula-mula Nabi kita terima wahyu di Gua Hira jadi Nabi. Itu tahun pertama. Tahun tu juga berlaku Isra Mi'raj. Itu mengikut Imam At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari. Yang kedua, pendapat sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan juga siapa seorang lagi, dia mengatakan bahawa Isra Mi'raj berlaku tahun kelima kenabian.
Tahun kelima kenabian ni adalah tahun Hamzah dan juga Umar Al-Khattab masuk Islam. Ha. Ini Imam Nawawi sendiri sebut. Pendapat dia. Pendapat ketiga yang kita masyhur hari ni lah di Malaysia ni, 27 Rejab. Tahun ke-10 Hijrah. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga pendapat ini tidak ada satu pun hadis sahih yang menyokongnya. Sebab kita sebut awal tadi lah. Yang diperkuatkan lagi ialah ulama sepakat bahawa Isra' Mi'raj yang ada perintah sembahyang ni turun selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah isteri Nabi ni meninggal pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Maka pendapat pertama, kedua tadi yang kata tahun pertama, tahun kelima tu terbatal lah kalau dengan hujah ni. Walau bagaimanapun kita tidak mahu bincang panjang tarikh ni kerana sebagaimana kita sebut, memang Al-Quran baik, hadis Nabi baik tak sebut secara jelas kerana tidak ada kepentingan pun, tidak ada keperluan pun untuk mengetahui tarikh. Yang penting peristiwa tersebut. Peristiwa Isra' Mi'raj ni sejak 1400 tahun, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang 2022, sampailah kiamat, ia tetap menjadi suatu mukjizat, benda pelik, benda ajaib yang tidak mampu dicapai oleh manusia. Bayangkanlah, pada zaman Nabi SAW, perjalanan Mekah ke Palestin ni mengambil masa 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim turun daripada Palestin dengan membawa isterinya Siti Hajar dan anaknya Ismail, naik unta 40 hari 40 malam baru sampai di Mekah. Itu satu hala. Lepas tu nak balik pula 40 hari 40 malam. Lebih kurang 80 hari, kira-kira dekat 3 bulan perjalanan pergi dah balik. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa daripada Mekah 1 malam. Pergi balik. Tu pelik dah. Apatah lagi Nabi naik ke langit, Mi'raj. Pada 1 malam juga. Sedangkan langit ni jutaan kilometer yang begitu jauh, tak pernah dicampak oleh manusia. Nabi boleh bergerak dengan kelajuan cahaya yang mana mengikut kajian fizik. Manusia ataupun jasad, jisim ni kalau bergerak dengan kelajuan cahaya akan hancur. Akan terurai lah. Maka itulah beberapa mukjizat Nabi yang Allah Ta'ala nak buktikan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Sebagaimana dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut, linuriyahu min ayatina. Ni tujuan sebenar. Inilah dia objektif. Kenapa peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku? Linuriyahu min ayatina. Untuk menzahir, mempamer, menyatakan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada waktu malam. Inilah dia yang disebut sebagai Isra'. Isra' dalam bahasa Arab artinya berjalan malam. Jadi dalam sejarah ada seorang Nabi namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni antara tugasan dia berdakwah dan dia suka menjalankan dakwahnya pada waktu malam. Memandangkan tengah hari ni orang sibuk nak bekerja dan seumpamanya, maka dia mengambil peluang pada waktu malam manusia tengah rehat, dia pergi berdakwah. Jadi kesukaan dia berdakwah pada waktu malam ni, berjalan malam ni, sehingga ia mendapat gelaran Israel. Orang yang suka berjalan malam. Israel, itulah Nabi Allah Yaqub. Maka anak cucu keturunan dia panggil Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub. Itulah asalnya. Nabi Musa tu anak cucu Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Semua nabi-nabi ni yang kita sebut tadi adalah anak cucu Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub sendiri nama Yusuf. Ni itulah dia Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel ini keturunan Nabi Yaqub yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih ramai nabi-nabi dari kalangan keturunan dia. Bayangkanlah. Tak, lepas Nabi jemari Nabi apa panggil? Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub kan. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Isa, Zakaria, Yahya. Ini semua ni keturunan Bani Israel.
Begitu sekali Allah Ta'ala bagi kelebihan pada mereka, tapi mereka engkar, mereka lawan hukum Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Dan mereka kejar nak bunuh Nabi Isa AS. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala laknat mereka sampai ke hari ini. Sebab itulah bila sebut Bani Israel ni, Yahudi ni Bani Israel lah. Itulah mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditarik balik keistimewaan mereka, dan mereka menjadi bangsa yang terlaknat sampai kiamat. Kerana mereka bukan setakat tolak hukum-hukum dan Taurat, mereka mendustakan, mereka ubah putar belik, bahkan mereka sanggup membunuh para nabi dan rasul. Itulah jahatnya Bani Israel. Jadi bila sebut Isra' ni, kita fahamlah Isra' ni berjalan malam. Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian naik langit, kemudian turun dan balik semula. Mi'raj erti naik ke langit. Jadi apabila kita terima perintah sembahyang, kita diajak oleh Jibril ajar pada Nabi kita Muhammad SAW dengan cara sembahyangnya, akad takbirnya, rokok, sujud, semuanya. Maka Nabi ajar balik pada kita, maka kita dapat suatu perintah ibadat khusus, iaitu kita sembahyang 5 kali sehari menghadap Allah SWT, berinteraksi dengan Allah Ta'ala, seolah-olah kita mi'raj, naik ke langit ketika sembahyang itu. Akad takbir, kita mula masuk sembahyang. Bagi salam, itu berakhir kita keluar daripada sembahyang, selesai sembahyang. Jadi bermula akad takbir sehinggalah bagi salam itu, ketika itu kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sebut, apabila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala jawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Majjadani abdi. Bila kita baca Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kepada kami hidayat jalan yang lurus. Wali abdi ma sa'ala, Tuhan jawab, bagi hambaku apa yang dia minta, Allah Ta'ala akan bagi. Ini nak sebut bagaimana interaksi. Tu baru Fatihah, baru tu. Fatihah ni kalamullah. Kita baca, Allah Ta'ala jawab. Kita baca, Allah Ta'ala jawab. Itulah keadaan sebenar, hakikat kita sembahyang. Berinteraksi, berkomunikasi, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah kita naik langit, mi'raj ke langit. Itulah Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang cukup besar, yang sengaja Allah Ta'ala jadikan berlaku dalam jadual kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Semata-mata untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita menginsafi, bermuhasabah, khususnya pada bulan Rejab ni, bulan sembahyang. Semenjak tahun 1991, almarhum Tok Guni Aziz, Menteri Besar Kelantan, cuba menukar. Dia telah sebut, dia kata hamba sengaja tukar panggilan bulan Rejab ni, bulan Isra' Mi'raj, kepada bulan Rejab, bulan sembahyang. Nak mengingatkan kepada rakyat Kelantan bahawa inilah bulannya kita menerima perintah sembahyang, dan marilah kita sama-sama muhasabah, kita sama-sama refleksi, kita postmortem, kita cek balik sembahyang kita adakah kena dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Artinya solat kita tidak boleh pandai-pandai kita, tidak boleh pandai-pandai kita reka. Dia kena ikut, baik lelaki, baik perempuan, semuanya kena ikut cara Nabi kita Muhammad SAW bersembahyang. Kita kena ingat, apabila kita mati ni, kita akan masuk kubur, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni berpusu-pusu manusia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Baik umat Nabi-Nabi sebelum ni pun. Semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi kita Muhammad SAW, seluruh manusia ni akan berbondong-bondong bertemu Nabi SAW untuk mohon syafaat. Kita duk rasa kita ni umat Nabi Muhammad ni, akhir zaman kan, kita hidup selepas Nabi kita jadi Nabi, maka takkanlah tak dapat syafaat. Tiba-tiba bila di padang mahsyar, bila minta syafaat Nabi, Jibril maklum pada Nabi kita, wahai Muhammad, ini bukan umatmu. Nak buat macam mana adik kakak? Agak-agak di padang mahsyar tak ada tempat berlindung, tak ada bayang satu pun. Tiba-tiba minta syafaat Nabi, Nabi tolak. Kerana atas dunia ni tidak ikut apa yang Nabi ajar. Lebih teruk lagi, terang-terang lawan sunnah Nabi SAW. Inilah masalahnya. Di akhirat nak minta syafaat Nabi, atas dunia tak nak ikut sunnah Nabi. Sepatutnya kita kena ikut, kita kena belajar,
Kita kena amalkan segala yang diajarkan, ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyangnya, bagaimana Nabi akad takbirnya, bagaimana qiyam, bagaimana rokok, bagaimana i'tidal, bagaimana sujud, bagaimana duduk antara dua sujud, bagaimana duduk iftirash dan seumpama. Semua ini adalah suatu upacara sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua manusia dapat jaga sembahyang ni, alhamdulillah, akan terjagalah segala masalah sosial dan seumpamanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah, dapat memelihara, dapat menjaga tuan sembahyang itu daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Dalam sembahyang dia tak buat benda Tuhan larang, dan luar sembahyang pun sama. Inilah konsepnya. Maka alhamdulillah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, Senator Datuk Idris Ahmad telah mengisytiharkan bermula 2022 bahawa bulan Rejab adalah bulan sembahyang untuk seluruh Malaysia, 14 negeri. Dulu kita buat di Kelantan saja, alhamdulillah. Sekarang ni pusat pun dah tiru seluruh Malaysia. Dia buat program turun di pasar-pasar malam, sembahyang maghrib, sembahyang isyak berjemaah. Nak didik masyarakat. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan program sebegini dapat menjaga dan memelihara negara kita Malaysia dan seluruhnya daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Itulah konsep sembahyang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mampu mencegah tuannya daripada membuatkan perkara-perkara keji dan mungkar. Mungkin kita kata ada orang sembahyang ustaz tapi dia masih lagi buat maksiat. Dia masih sembahyang, dia tak tinggal sembahyang, dia tak tinggal mengumpat, dia tak tinggal sembahyang, dia tak tinggal mencuri, buat balik barang pejabat ke rumah. Jadi benda-benda macam ni bagaimana keadaannya? Jadi kita rujuklah pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sahabat kami ni sembahyang tak pernah tinggal dah, tapi maksiat pun tak tinggal juga." Maka Nabi SAW jawab, teruskan sembahyang. Sembahyang itu sedang membaikinya. Tidaklah Nabi kata, dah tak payah sembahyang lah kau buat maksiat. Tidak. Nabi kata, teruskan sembahyang. Sembahyang itu sedang membaikinya. Sebab itulah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita semok balik sembahyang kita. Bagaimana cara rokok kita, bagaimana cara sujud kita. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis menceritakan, ketika rokoknya dia tu, belakang Nabi tu sama rata, seolah-olah kalau letak air satu gelas tak terbalik. Tu. Kita sembahyang macam mana? Ada orang sembahyang kepala atas tinggi sikit, nak bawa tak jadi bongkok. Ada yang terlalu tunduk, ada yang melengkung, macam-macam. Jadi itulah dia kedatangan bulan Rejab, suatu bulan yang menjadi simbol pintu gerbang nak masuk ke Ramadan. Selepas Rejab, Syaban, terus Ramadan. Maka Rejab ini dengan kelebihan-kelebihan yang ada, marilah sama-sama kita memeriksa muhasabah diri kita. Adakah kita ini sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang ini ianya amat dituntut. Walau dalam keadaan sakit, walau keadaan apa sekalipun, selagi akal masih waras, maka kewajipan sembahyang tidak gugur. Kita wajib sembahyang. Hari ini kalau kita pergi ke hospital, dalam wak-wak kita tengok orang sakit, kita akan jumpa manusia-manusia yang tak sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan kesakitan, maka mereka semakin dekatkan diri kepada Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang menyembuh. Penyembuh sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ubat, bukan doktor, bukan itu dan bukan ini. Tapi teruknya manusia ni semakin sakit semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ketika sakitnya tidak sembahyang, maka confirm semasa sihat pun dia tak berapa rajin sembahyang. Itulah dia manusia. Saya cerita sejarah pengalaman saya jaga ayah saya ketika saya kena stroke 3 hari dalam ward di USM. Ayah saya setiap kali masuk waktu dia minta saya spray tu, dia nak ambil air semayang. Kemudian dia akan semayang dalam keadaan stroke separuh tubuh. Dia semayang menghadap kiblat, isyarat mata. Jadi pak cik sebelah tu kata, kita sakit tak boleh semayang. Kita sakit tak boleh semayang. Sedangkan semayang tak boleh semayang sambil berdiri, sambil duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang tidur. Semayang tetap wajib selagi akal waras. Selagi kita sedar, maka kita wajib semayang. Maka ikhtiarlah, usahalah.
Banyak cara, banyak kaedahnya. Itulah dia sembahyang. Sepatutnya semakin sakit semakin dekat dengan Allah untuk mohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ramai yang lalai dan leka. Maka mereka mengambil mudah perintah sembahyang. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Wailul lil musallin. Neraka wil. Ada satu neraka lah disedia bagi orang sembahyang. Siapakah orang sembahyang itu? Iaitulah mereka yang sembahyang tapi lalai daripada waktu sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini tidak melaksanakan sembahyang pada waktunya. Mereka mencuaikan waktu sembahyang. Maka disediakan neraka. Orang sembahyang pun ada neraka, apatah lagi tak sembahyang lagi teruk. Saqar, neraka Saqar. Ma lakum fi Saqar. Kenapa kamu masuk Saqar? Macam mana? Dia jawab, lam nakun minal musallin. Kami semua tak semayang. Kan tak semayang. Jadi insya-Allah dalam peluang kita, Allah Taala masih bagi peluang kita hidup, kita dapat sihat, dapat melaksanakan ibadat ini. Rebutlah peluang. Kita tak tahu sampai bila umur kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja untuk kali ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu